Michael dan Jeff sedang menghabiskan masa di rumah Michael. Jeff berkata, "Sungguh panas di luar. Michael, boleh saya dapatkan segelas air sejuk?" Michael menjawab, "Boleh, Jeff. Saya akan ambilkan sedikit ais dari peti sejuk." Michael berkata, "Mari kita berehat dan makan sesuatu." Jeff bertanya, "Apakah yang akan kita makan?" Michael menjawab, "Mari kita nikmati sup segera ini." Mari kita mulakan. Pertama sekali, tuangkan campuran sup segera ke dalam mangkuk awak. Kemudian, tambahkan air panas. Enak baunya. Jeff melihat pada steam dan berkata, "Saya tertanya-tanya, steam diperbuat daripada apa?" Michael menerangkan, "Steam terdiri daripada zarah-zarah yang sangat kecil dan diskret. Zarah-zarah ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar atau mikroskop cahaya. Zarah-zarah ini hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron." Jeff kehairanan, "Saya rasa mikroskop elektron hanya ada di dalam makmal sains di universiti." Michael berkata, "Betul, Jeff. Di bawah mikroskop elektron, awak akan dapati yang zarah-zarah adalah jauh antara satu sama lain dan tidak disusun secara teratur. Terdapat banyak ruang antara zarah-zarah dalam gas dan zarah-zarah ini bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain." Jeff berkata, "Inilah sebab mengapa gas tidak mempunyai jisim yang tetap kerana ia mengikut isi padu dan bentuk bekas. Ia juga boleh dimampatkan." Michael menjawab, "Tepat sekali. Dalam cecair, zarah-zarah tersusun lebih rapat daripada gas dan tidak disusun secara teratur. Tidak banyak ruang antara zarah-zarah dalam cecair. Zarah-zarah dalam cecair bergerak dengan bebas dan berlanggar antara satu sama lain. Oleh itu, cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair sukar untuk dimampatkan dan ia mengikut bentuk bekas." Jeff bertanya, "Bagaimana pula pepejal?" Michael menerangkan, "Zarah-zarah dalam pepejal tersusun dengan rapat dan secara teratur. Zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan yang tetap dan ruang antara zarah-zarah adalah sangat kecil. Inilah sebab mengapa pepejal mempunyai jisim dan bentuk yang tetap. Ia juga mempunyai isi padu yang tetap dan tidak boleh dimampatkan." Jeff bertanya lagi, "Saya ada membaca bahawa pergerakan zarah-zarah di dalam jirim dijelaskan oleh teori kinetik jirim. Apakah teori itu?" Michael menjelaskan, "Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah kecil dan diskret yang sentiasa bergerak. Zarah-zarah ini sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Zarah-zarah bergerak lebih pantas apabila dipanaskan dan lebih perlahan apabila disejukkan. Jirim wujud dalam 3 keadaan yang berbeza: pepejal, cecair dan gas. Sebagai contoh, campuran sup segera adalah pepejal, air panas adalah dalam keadaan cecair dan steam adalah dalam keadaan gas." Jeff bertanya lagi, "Tetapi ais, air dan steam, adakah kesemuanya air?" Michael menerangkan, "Air adalah satu-satunya bahan yang wujud dalam semua 3 keadaan secara semula jadi. Pada suhu bilik, air adalah dalam keadaan cecair. Ia berubah kepada keadaan pepejal dalam bentuk ais apabila dibekukan. Pada suhu 100 darjah Celsius, air berubah dari keadaan cecair kepada gas dalam bentuk steam." Jeff membalas, "Saya faham. Sekarang saya tahu mengapa saya boleh merasa sup kerana zarah-zarah campuran sup segera tersebar di antara zarah-zarah air. Saya ingat terdapat suatu aktiviti yang boleh dijalankan di dalam makmal untuk mengesahkan perkara ini." Michael menjawab, "Betul, Jeff. Aktiviti itu sangat mudah. Hanya tuangkan 50 cm padu air ke dalam sebuah bikar. Masukkan beberapa hablo kuprum 2 sulfat ke dalam bikar dan kacau campuran dengan rod kaca. Larutan biru akan terbentuk dan ini menunjukkan bahawa zarah-zarah hablo kuprum tersebar secara sekata di dalam larutan. Kemudian tambah lagi 50 cm padu air ke dalam bikar.
Larutan biru muda terbentuk kerana zarah-zarah kuprum 2 sulfat bergerak lebih jauh antara satu sama lain. Jeff berkata, bagus. Mari kita lakukan eksperimen itu di sekolah esok.